Bertemu kembali dan selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-87 Ruangan Sherry NN Berbicara. Untuk video kali ini, saya akan ceritakan secara keseluruhan kenapa dan bagaimana saya menyambut hari ulang tahun di Wad Kecemasan di Hospital Besar Vancouver. Hari ulang tahun saya ialah pada 26 November, tetapi saya telah adakan sambutan hari ulang tahun ataupun advance birthday party awal 6 hari dari tarikh sebenar. Saya telah adakan advance birthday party ini pada 21 November bersamaan dengan hari Isnin. Tujuan saya adakan sambutan ini lebih awal ialah kerana pada 23 November, iaitu pada hari Rabu, suami saya akan pulang bekerja. Selepas itu beliau mempunyai cuti panjang. Seperti kebiasaannya, apabila cuti panjang, kami tidak ada di Canada. Kami akan melakukan kembara berkereta di USA. Walaupun pada bulan November itu kami belum ada perancangan untuk pergi ke mana-mana, belum ada tempat yang ingin dituju, tetapi saya dan suami tahu yang kami memang tidak akan ada di Canada dalam tempoh beliau bercuti itu. Jadi kerana itulah saya lakukan sambutan ini lebih awal supaya ia tidak mengganggu cuti suami saya, kerana kemungkinan besar memang kami akan pergi mengembara. Melalui sedutan video tadi, anda dapat ketahui mengapa saya adakan sambutan hari ulang tahun 6 hari lebih awal dari tarikh sebenar. Dan mungkin anda pelik atau tertanya-tanya, kenapa pula tajuk video kali ini saya sambut hari ulang tahun di hospital? Ceritanya begini, kurang dari seminggu sebelum suami saya pulang dari bekerja, beliau mesej beritahu kepada saya yang beliau telah adakan temu janji dengan doktor di Vancouver pada 26 November, iaitu pada hari ulang tahun saya. Beliau ingin lakukan medical check-up dan doktor hanya ada kekosongan pada 26 hari bulan November. Jadi secara tidak langsung bermakna saya dan suami tidak dapat pergi ke luar negara, tidak dapat pergi mengembara pada hari ulang tahun saya. Di kesempatan itu, saya menerima satu modelling job yang jatuh pada hari Sabtu, pada hari ulang tahun saya, kerana memang kami tidak akan ke mana-mana pada hari itu. Sejak daripada 2021, saya mulai kembali ke dalam dunia modeling. Ianya tidak secara serius, hanya sekadar untuk mengisi masa lapang. Okey, kembali semula kepada cerita suami saya. Beberapa hari selepas suami saya adakan temu janji dengan doktor di Vancouver, suami saya dimasukkan ke hospital. Bukan di provinsi British Columbia, tetapi di provinsi Alberta. Beliau dimasukkan di hospital dan terpaksa melakukan pembedahan. Jadi dari dia punya simptom sakit dia, kemudian proses ke hospital, pembedahan, tempoh itu terlalu singkat dan seakan-akan seperti sekelip mata saja. Kurang dari seminggu, sakit, buat pembedahan, selesai. Untuk makluman anda, pembedahan itu bukan pembedahan dalaman tetapi luaran. Walaupun luaran, tetapi sebenarnya suami saya bernasib baik kerana datang awal ke hospital. Suami saya awal 1 jam kerana kata doktor, kalau lewat daripada 1 jam daripada tempoh itu, suami saya akan mati. Walaupun ianya pembedahan luaran, tetapi apabila sudah membengkak, urat saraf boleh membabitkan hingga menjejaskan sehingga ke otak. Saya bercadang kalau lama lagi suami di hospital, saya akan pergi, walaupun sebenarnya hospital itu jauh sangat daripada Vancouver ini. Kena naik 2 atau 3 kapal terbang. Tetapi sementara menunggu keputusan sama ada saya ingin pergi atau tidak, saya terpaksa teruskan sambutan hari ulang tahun saya kerana ia telah pun dirancang awal. Lagipun saya tidak boleh buat apa-apa, suami saya telah pun lakukan pembedahan pada hari Sabtu dan saya lakukan sambutan hari ulang tahun pada hari Isnin. Jadi saya sambut hari ulang tahun saya bersama 2 orang kakak saya dan suami saya berada di hospital. Sudah selesai menjalani pembedahan. Beberapa hari kemudian, suami saya dapat pulang ke Vancouver pada hari yang sama sepatutnya beliau dijadualkan pulang. Dan beliau tetap pergi berjumpa dengan doktor yang pada perancangan awalnya beliau telah buat temu janji pada 26 November. Beliau pergi juga berjumpa dengan doktor untuk update tentang kesihatan beliau dan juga ingin doktor lihat sendiri kesan jahitan pembedahan itu. Dan di hari yang sama itulah saya pergi untuk buat photoshoot. Untuk mengetahui kisah selanjutnya apabila saya pergi untuk photoshoot, jom tonton video ini. Waktu ini saya menaiki Uber di dalam perjalanan menuju ke pusat bandar Vancouver untuk ke lokasi photoshoot saya. Di sini saya turun dari kereta Uber, kemudian saya jalan kaki dan saya jatuh di sini, betul-betul di hadapan pejabat tempat untuk saya lakukan photoshoot. Ini bangunannya. Penutup lubang pembentungan ini yang menyebabkan saya jatuh tergelincir. Saya jatuh.
Ini yang menyebabkan saya menyambut hari ulang tahun saya di hospital. Saya bukan sahaja jatuh terduduk, tetapi di dalam waktu yang sama, kaki kanan dan lutut kanan saya terpusing ke sebelah kanan. Ini kaki ya, terpusing ya. Melayu kata bahasa pasarnya lutut terpleot, begitulah dia, terpleot ke sini, ke kanan. Keadaan yang saya jatuh itu sama sangat. Sewaktu saya jatuh pada 24 November 2021 di atas gelanggang ais waktu saya menjalani latihan luncur ais minggu ke-11. Saya jatuh di atas gelanggang luncur ais itu, begitulah juga ya, kaki terpleot sebelah kanan. 24 November 2021, 2 hari sebelum hari ulang tahun saya yang ke-40. Dan pada tahun 2022, saya jatuh pada 26 November. Dalam 1 tahun, saya jatuh 2 kali. Jatuh yang pertama, kaki belum sembuh, kemudian saya jatuh kali kedua dan cara jatuh pun sama. Apalah nak jadi nasib badan. Pada waktu itu, orang pertama yang datang ialah lelaki yang menjaga lalu lintas sewaktu orang sedang membaiki jalan, yang pegang signboard stop tu. Beliau datang dari jauh ya. Beliau tanya, okey tak nak dia tolong angkatkan saya? Saya cakap, ya, saya perlukan pertolongan. Saya tak boleh bangun waktu itu. Trolley bag saya yang penuh dengan barang-barang untuk photoshoot, saya dah terlepas. Begitu juga telefon dan power bank saya terpelanting dan kasut saya juga tertanggal. Tumit kasut saya adalah tak sampai 1 inci pun. Tumit kasut itu yang menyebabkan licin saya jatuh. Selepas saya bangun, berpaut dengan tangan beliau, datang Drazen, juru gambar untuk photoshoot lelaki yang tadi yang pegang stop sign tu. Beliau terpaksa sambung kerja dan kebetulan Drazen datang. Dia sambung pimpin saya ke hadapan pejabat yang untuk saya buat photoshoot. Selepas itu, seorang lagi pemuda di kafe di hadapan saya jatuh keluar ya, tanya okey ke tidak. Dia suruh saya masuk ke dalam kafe dia sebentar. Saya cakap saya okey, ada kawan di sini, terima kasih. 2-3 kali juga beliau menawarkan untuk saya masuk ke dalam kafe beliau. Kemudian datang lagi 2 orang model yang bersama dengan juru gambar tadi, Eduardo dan juga Christina. Sementara menunggu pejabat dibuka untuk sesi photoshoot, saya masuk dulu, tunggu di dalam kereta Drazen lebih kurang 10 minit. Selepas itu baru pejabat dibuka. Saya naik dari pintu belakang. Terpaksa naik tangga, nasib baik pejabat itu tingkat 1 saja. Terpaksa naik tangga kerana lift rosak. Apa nak jadi ni? Ini baru kata sudah jatuh di timpa tangga. Saya berpautlah dengan pemegang tangga sampai juga di pejabat. Saya sempat mesej suami saya dan suami saya kata jangan lakukan photoshoot. Telefon 911 911, panggil ambulans. Tapi saya kata sebentar lagi saya akan okey. Saya akan sambung juga sesi photoshoot ini. Tapi itulah dia, agak degil juga saya ya. Walaupun suami saya kata hentikan, dia pun risau. Saya kata mungkin kejap lagi saya akan okey. Di dalam waktu yang sama, di pejabat Drazen, Eduardo serta Christina berkali-kali tanya okey ke tidak. Wajah mereka pun nampak ya, risau, sedih. Tapi saya kata okey. Sementara mereka tengah membuat persiapan dan berbincang sedikit dengan penjaga pejabat tadi yang bukakan pejabat, akhirnya saya mengambil keputusan, okeylah, memang saya terpaksa batalkan sesi photoshoot ini kerana saya rasa kaki saya dah keras sebelah kanan, betul-betul macam dah tak boleh bergerak. Saya dapat rasa tak okey, memang takkan sembuh 1 jam 2 jam lagi, tidak mungkin. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menarik diri. Saya beritahu kepada mereka. Mereka pun sebenarnya rasa lega kerana saya ingin pergi ke hospital. Mereka juga secara pantas turut membatalkan sesi fotografi pada hari itu. Pemuda yang membuka pejabat tadi beritahu biar dia yang hantar ke hospital kerana kalau panggil ambulans selalunya lambat sampai. Kemudian mereka semua tutup dan kunci pejabat, turun semula melalui tangga belakang. Saya turun juga tanpa bantuan mereka kerana saya ada palang ya. Tetapi setelah keluar saja pintu, saya dah tak boleh jalan tanpa ada sokongan. Drazen dan Eduardo tolong saya. Mereka yang pimpin saya masuk ke kereta pemuda yang bukakan pintu pejabat tadi. Saya sebenarnya tak tahu dia siapa. Nasib baiklah Drazen dan Eduardo ni tinggi, badan pun tegap. Saya memang 100% mengharapkan mereka, berpaut pada mereka. Memang saya dah tak ada tenaga untuk berjalan seorang tanpa sokongan. Selepas itu saya naik kereta pemuda penjaga pejabat tadi. Kami bertiga, beliau dan juga Eduardo duduk di belakang. Kereta yang di belakang pula Drazen dan Christina. Sampai di Vancouver General Hospital VGH, Eduardo terus turun di hadapan pintu wad kecemasan tu. Beliau ambil
kerusi roda. Saya keluar pintu kereta dan bagi saya duduk. Kemudian beliau bawa trolley bag saya dan yang tolak saya ialah pemuda yang bukakan pintu pejabat tadi. Selepas itu, saya masuk ke ward kecemasan, terus ke bahagian pendaftaran, berikan ID. Thank you so much. What's your name? Abbas. Yes. Abbas. Exactly. El patrón. Patron. Do you speak some Spanish? I Tak lama kemudian, dalam 10 minit, Drezen dan Christina pun sampai. Selepas mereka sampai, pemuda yang bawa saya pergi hospital ni pulang. Sampai akhirnya saya pun tidak tahu nama beliau. Sewaktu menunggu, Christina beritahu saya yang sebenarnya beliau sendiri pun rasa lega sesi photoshoot ini dibatalkan. Kerana beliau kata sejak dari pagi, ada sahaja perkara yang tidak betul, tak berjalan dengan lancar. Daripada pagi sehinggalah sampai ke tempat photoshoot dan saya pula jatuh, beliau berkata, lelaki tadi yang bawa saya pergi hospital itu sebenarnya bukan dijadualkan untuk buka pintu pejabat. Sebenarnya orang lain. Beliau ini macam bidan terjun. Datang last minute, ambil kunci dan beliau yang kena buka pintu. Kerana itulah beliau datang lewat. Beliau pun sebenarnya tidak cukup rehat, tidak cukup tidur kerana di dalam kereta beliau kata yang isterinya baru bersalin. Sewaktu di tempat menunggu, beliau tunjukkan gambar baby anak kedua beliau. Kesimpulannya, saya dan Christina tidak tahu siapa lelaki itu kerana beliau sebenarnya bukan penjaga pejabat. Kemungkinan saya rasa beliau pemilik pejabat itu. Kemudian suami saya pun tiba. Saya perkenalkan Drezen, Eduardo dan Christina kepada suami saya. Mereka masih lagi berada dengan saya sehingga nama saya dipanggil. Lebih kurang 1 jam menunggu daripada waktu saya tiba sehinggalah waktu suami saya ada. Saya anggarkan lebih kurang 1 jam lah baru nama saya dipanggil. Dan Eduardo tolak saya untuk masuk ke dalam ward yang dipenuhi dengan ramai nurse, tetapi tidak boleh pelawat masuk. Suami saya pun tidak boleh, melainkan kalau saya ingin terjemahan bahasa. Jadi Eduardo tolong tolakkan saya masuk ke dalam kerana beliau tahu yang suami saya baru jalani pembedahan kerana saya telah beritahu mereka semua. Selepas saya dibawa masuk itu, baru Eduardo, Drezen dan Christina pulang. Suami saya sahaja yang berada di ruang menunggu. Sewaktu saya dengan jururawat itu, jururawat ataupun doktor, saya pun tak tahu, banyak soalan yang beliau tanya dan kemudian beliau beri ubat. Saya tak ingat sama ada saya ada baca nama ubat tu, tapi saya rasa itu ubat tahan sakit. Selepas itu keluar semula ke bahagian menunggu dan tak lama kemudian dipanggil balik nama dan pergi ke tempat pendaftaran sekali lagi. Kemudian saya pergi ke ruang menunggu yang lain pula, lebih masuk lagi ke bahagian dalam. Waktu itu tak tunggu lama, lebih kurang dalam 5 minit saja jururawat lain panggil dan barulah jururawat itu bawa saya ke bilik sementara di ward kecemasan. Masuk di dalam bilik itu hanya saya seorang. Saya disuruh tukar pakai baju gaun hospital. Kemudian lama jugalah saya baring di atas katil. Masih lagi menunggu doktor? Tak, datang-datang. Yang datang jururawat lain. Beliau ada lakukan survey. Survey ini pun berlangsung lebih kurang 10 atau 15 minit. Selepas beliau keluar, tunggu lagi doktor, bilalah doktor nak datang ni. Akhirnya, doktor wanita datang. Beliau tanyalah apa yang terjadi semua. Saya pun dah terangkan semua. Beliau pun dah pegang, dah picit, dah periksa kaki saya dan lutut saya. Kemudian beliau kata saya akan dibawa untuk pergi X-ray. Tunggu saja jururawat lain yang dah akan datang bawa saya. Dan tak lama kemudian, jururawat lain datang, tolak saya dengan katil untuk pergi ke tempat X-ray. Jauh juga ya. Keluar daripada bilik itu dan pusing-pusing naik lagi di tingkat atas. Suami saya rakamkan gambar ini sewaktu saya pergi melakukan ujian X-ray. Selalunya saya tengok orang lain ataupun di TV ya, pesakit yang duduk di atas katil yang terus tolak katil itu di dalam hospital. Tetapi kali ini saya yang kena. Saya yang baring di atas katil dan ditolak dan waktu itu baru saya menitiskan air mata. Tak tahulah, memang sedih mengenangkan nasib saya menyambut hari ulang tahun di hospital. Tak tahu lagi nasib saya pada hari itu. Menitiskan juga air mata tapi tidak ada orang nampak. Cepat-cepat saya lap. Sewaktu ingin memulakan X-ray, jururawat tanyalah nama dan juga tarikh lahir. Apa lagi? Saya jawab, tarikh lahir. Hari ini. Mereka semua terkejut. Hari jadi jatuh. Mereka terkejut tapi mereka tetap ucapkanlah selamat hari jadi.
dan mereka pun bersimpati lah, katanya apalah nak jadi kan, jatuh pada hari ulang tahun. Memang waktu x-ray tu seksa jugalah nak angkat kaki kanan ya, kerana tak boleh bergerak, tapi terpaksa jugalah angkat kerana x-ray ni perlu beberapa sudut ya. Selepas daripada habis x-ray, jururawat tanya, nak selimut panas tak? Saya cakap nak. Mungkin beliau tahu saya pun kesejukan dan saya pun tidak berkasut pada waktu itu. Bila dah diletakkan selimut panas, terasa leganya, sedap rasa. Dan saya ditolak semula, turun di tingkat bawah, pergi semula ke bilik yang terletak di wad kecemasan. Suami saya ada di situ. Selepas itu sambung lagi menunggu. Saya kalau boleh memang tidak mahu keputusan itu retak ataupun patah. Saya tak mahu kaki saya dibungkus. Rutin harian pun terjejas. Nanti saya fikir nak mandi susah. Tetapi apa pun saya reda je lah keputusannya. Selepas itu lama juga menunggu. Kemudian doktor yang tadi itu, doktor wanita itu datang. Beliau beritahu keputusan. Katanya lutut saya tidak patah dan retak. Waktu itu saya menghelakan nafas yang panjang. Lega. Dia kata saya mempunyai kecederaan dalaman. Soft tissue injury. Apabila beliau mengatakan soft tissue injury, sama kecederaan yang saya alami pada 24 November 2021. Oleh kerana itulah saya kata tadi cara saya jatuh pun sama. Cuma kali ini saya rasa lebih teruk dan cepat lagi, tak boleh jalan. Macam 2021, 2 hari selepas itu baru saya pergi jumpa doktor, saya boleh jalan, pergi x-ray. Tetapi kali ini jatuh aja terus saya dah tak boleh jalan. Jatuh kali kedua lebih teruk. Di dalam tempoh beberapa jam saya di dalam bilik itu, saya beberapa kali pergi ke tandas. Tak jauh lah, lebih kurang dalam 20 langkah saja. Tandas campurlah lelaki perempuan. Saya ini seorang yang pembersih dan penggeli. Tetapi saya terpaksa pergi ke tandas juga sebab sejuk. Mungkin juga sejuk ini kerana saya tidak berkasut. Bagaimanapun saya terpaksa juga pergi ke tandas berkaki ayam kerana tak berdaya untuk pakai kasut. Saya ada suruh suami saya bawa kasut boots, tetapi beliau lupa. Beliau pun kelam kabut datang dari rumah. Kemudian tukar baju semula, dapat surat pelepasan dari doktor dan keluarlah daripada bilik itu, pergi pula ke kerusi lain. Doktor kata tunggu, ada jururawat lain akan datang berikan tongkat. Crutches yang 2 tu yang letak di bawah ketiak. Di dalam gambar ini anda dapat lihat kaki kanan saya semakin membengkak. Ini pun satu hal juga. Dulu-dulu bila saya tengok orang yang pakai crutches, dua-dua diletakkan di bawah ketiak, saya ada terfikir bagaimana mereka nak jalan ni? Berapa lama mereka training? Saya tak boleh bayangkan yang saya boleh berjalan dengan crutches. Tetapi inilah dia. Kali ini saya yang kena. Itulah hadiah hari ulang tahun saya dari hospital dan juga daripada doktor. Nak tak nak terpaksa belajar untuk menyesuaikan diri menggunakan kedua tongkat ini. Saya sebenarnya kasihan dengan suami saya sewaktu beliau tolak saya dari wad kecemasan sehingga ke tempat parking kereta. Jauh. Beliau masih lagi dalam keadaan kesakitan. Baru 1 minggu jalani pembedahan. Jalan pun masih terkedik-kedik macam orang baru lepas bersunat dan beliau masih tak boleh buat kerja-kerja berat. Nak mandi pun beliau masih berhati-hati. Beliau terpaksa kuatkan diri kerana tidak ada siapa yang boleh tolong saya. Mungkin betul beliau tengah tahan sakit tetapi beliau tidak beritahu saya. Itulah kalau saya tengok balik video, saya rasa macam sebab juga. Walaupun di dalam wad kecemasan ni kami masing-masing buat lawak kerana ingin menyedapkan hati masing-masing. Kami buat lawak. Macam mana ni? Dua-dua KO ni. Siapa nak tengok siapa nak tolong siapa? Inilah ujian dan dugaan yang Tuhan bagi untuk kami berdua dalam waktu serentak. Kami terpaksa harunginya dengan redha. Sampai di rumah, sudah mula gunakan crutches. Waktu itulah baru nak belajar gunakan crutches dari tempat parking kereta hingga rumah. Seperti yang saya katakan tadi, saya ni seorang pembersih dan juga penggeli. Apabila sampai je di rumah, saya ambil wipes ya, tisu basah. Saya cuci tapak tongkat tadi tu, kedua-dua tapaknya, dan saya lap kaki saya. Kaki saya hitam kotor. Saya tidak pakai kasut. Dari saya jatuh sehingga saya berada di rumah. Dianggarkan hampir 8 jam saya berkaki ayam. Memang kesejukan. Tapi macam yang saya katakan tadi, tak berdaya untuk pakai kasut. Saya lap juga tapak kaki saya. Walaupun tak sepenuhnya, tapi dapatlah juga
Kemudian masuk ke bilik, terpaksa gunakan crutches sehingga ke dalam bilik air. Ini lagi satu masalah, bagaimana saya nak mandi. Bilik air saya ada bathtub. Kalau nak mandi, showernya memang kena masuk di dalam bathtub itu. Bathtub saya tinggi. Terfikirlah beberapa minit bagaimana saya ingin masuk ke dalam kerana kaki saya tak boleh angkat kaki sebelah saya. Suami saya gunakan bilik air yang lagi satu. Memang tidak ada bathtub, hanya shower room sahaja. Tetapi saya tidak boleh kongsi dengan suami saya kerana hari-hari mandi beliau masih lagi tukar dengan tisu-tisu yang ada waktunya masih darah ya, akibat daripada jahitan itu. Suami saya pun tidak galakkan untuk kongsi bilik air dengan beliau. Fikir. Caranya ialah tempat duduk sikit ya, bathtub. Duduk begini, kaki saya di sini, kemudian saya angkat pusing, masuk ke bathtub. Sewaktu mandi, saya mengambil masa yang sangat lama untuk cuci kedua belah tapak kaki saya. Kena sental habis-habisan kerana kedua belah tapak kaki saya sangat hitam. Ia seperti kaki orang yang tidak berumah atau orang homeless. Dah habis mandi pun sama juga. Saya kena duduk begini, kaki ya. Duduk dulu, angkat macam ni. Baru saya berdiri dan ambil tuala. Begitulah dalam 2-3 hari ya. Lutut kanan saya membengkak teruk sekali. Ini dia ayam goreng yang suami saya beli. Ia adalah hidangan untuk makan malam sempena hari ulang tahun saya sambil menonton perlawanan hoki ais di TV. Doktor menyuruh saya letakkan air batu untuk kurangkan bengkak. Selain itu, bukan saja seksa untuk mandi tetapi juga seksa untuk tidur. Katil dan tilam saya juga tinggi. Ambil masa juga beberapa minit untuk saya naik ke atas katil, duduk di atas tilam. Saya tidak berdaya untuk mengeimbangi badan saya untuk naik ke atas katil. Kerana itulah saya mengambil masa juga beberapa minit untuk naik dan turun. Nak tidur pun satu masalah lagi. Saya dan suami letakkan beberapa bantal sebagai benting, sebagai wall antara saya dan suami. Kerana saya takut waktu tidur saya terlanggar suami saya tempat beliau lakukan pembedahan. Saya juga tidak mahu kalau beliau terlanggar kaki saya. Jadi sebaik-baiknya kami letakkan bantal. Dan saya juga tidak nyenyak dan tidak lena beberapa hari kerana pergerakan yang terhad, badan saya sakit. Bukan sahaja kaki keras tapi badan juga keras. Sakit, lenguh, satu badan. Lenguh dan sakit ni kerana saya jatuh. Rusuk saya juga sakit dan lenguh kerana saya baru nak belajar guna crutches. Jadi apabila kita guna crutches tu di sini ya, kita terpaksa gunakan tenaga tangan, ketiak dan rusuk. Tapak tangan saya juga sakit selama beberapa hari. Itulah pendek kata, dari atas ke bawah semua sakit. Saya juga mengalami kesukaran untuk memakai seluar kerana kaki kanan saya keras, tidak boleh bergerak, bengkok dan tidak lurus. Cara saya pakai seluar ialah saya baring dan ratakan seluar itu di atas lantai. Kemudian bermula daripada jari kaki saya masukkan seluar itu secara perlahan-lahan. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kak Ros dan Kak Elva kerana mereka datang hantar makanan 3 hari pertama selepas saya jatuh. Saya dan suami memang tidak boleh keluar rumah. Tak terdaya nak keluar rumah dan kami pun sebenarnya tak tahu nak makan apa, nak masak apa. Nasib baiklah Kak Ros dan Kak Eva datang hantar makanan. Doktor menyarankan supaya saya banyakkan bergerak. Kalau boleh berjalan juga walaupun gunakan tongkat. Kena ada banyak pergerakan. Tetapi pergerakan saya ini hanya bilik ke ruang tamu ke bilik air, ke dapur. Itu saja. Tak terdaya untuk keluar rumah selama 3 hari. Walaupun suami saya ajak juga pergi garden di tingkat atas apartmen saya, jalan sikit. Saya cakap saya tak boleh untuk berjalan jauh. Hanyalah pada hari ketiga selepas itu, iaitu pada 29 hari bulan November, baru saya ada semangat sikit untuk keluar. Konon-kononnya senaman lah. Jalan tu panjang langkah sikit berbanding hanya di dalam rumah sahaja. Saya terpaksa lakukan latihan berjalan dengan menggunakan tongkat kerana keesokan harinya saya perlu pergi ke sesi fizioterapi. Dapatlah pusing-pusing sikit, anda dapat lihat video selepas ini. Itu pun tak boleh lama kerana salji mulai turun daripada petang sehingga ke esok pagi. Di sini anda dapat lihat kaki kanan saya tidak boleh lurus. Ia membengkok sejak dari saya jatuh pada hari itu. Oleh kerana saya seorang pembersih dan penggeli, selepas saya gunakan tongkat ini di taman dan apabila pulang ke rumah, saya tidak lagi gunakan tongkat ini di dalam rumah. Jadi di dalam rumah saya berjalan dalam keadaan tempang. Ini bermakna tongkat ini hanya saya gunakan sewaktu berjalan di luar rumah sahaja. Lepas 5 hari saya jatuh, iaitu 30 November, saya pergi ke sesi fizioterapi.
Terapis itu bertanya kepada saya adakah saya berani dengan jarum. Kalau berani, beliau ingin tambah lagi satu cara iaitu acupuncture. Saya kata okey, saya cuba. Di dalam sesi itu, saya ada lakukan dua lah. Satu fisioterapi secara moden, satu lagi acupuncture menggunakan jarum. Selepas dari sesi pertama fisioterapi dan juga acupuncture, saya pergi pada sesi yang berikutnya seminggu sekali. Sedikit perubahan positif selepas 1 minggu saya pergi ke sesi fisioterapi dan juga acupuncture kerana boleh senang sikit naik atas katil dan juga turun dari katil. Kalau tidak, bila saya turun dari katil, saya kena tunggu lama sikit kerana lutut saya sakit. Terima kasih kerana sudi menonton video saya dan mendengar secara keseluruhan cerita bagaimana saya jatuh dan saya sambut hari ulang tahun di hospital. Ini merupakan salah satu ujian dan dugaan yang sangat hebat yang saya dan suami terima dari Yang Maha Esa. Ia juga mengajar kami erti kesabaran. Apabila kita sakit fizikal ini, emosi kita juga terganggu. Sesiapa saja akan jadi begini. Emosi terganggu. Jadi secara tidak langsung kesihatan mental saya pada bulan Disember terjejas. Nasib baiklah pada penghujung Disember saya ada temu janji dengan psikiatris saya, doktor pakar saya, dan saya mengambil keputusan dan menerima saranan doktor untuk mengambil semula ubat untuk kebaikan saya dan juga kesihatan mental saya. Oleh kerana masalah kesihatan saya terjejas, maka saya telah menangguhkan untuk buka hadiah-hadiah yang saya terima sempena hari ulang tahun saya. Tangguhkan untuk buka hadiah itu pada hari lain, bulan lain, dan videonya anda akan dapat tonton selepas dari video ini, iaitu Ruangan Cherry NN Berbicara yang ke-88. Baiklah, saya berhenti setakat ini. Kita berjumpa lagi di dalam videonya akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!